wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam PDPR ni secara maya. Kali ini saya membawa satu lagi bidang, iaitu bidang fiqh. Bidang fiqh tajuk yang pertama berkaitan dengan haji dan umrah. Baik, kita lihat pada sesi yang lalu saya dah terangkan bidang-bidang yang perlu kamu kuasai dalam KSSM tingkatan 4. Jadi saya terus kepada tajuk yang nak saya nak kita bincang pada hari inilah, insya-Allah. Baik. Haji dan umrah. Kita lihat untuk sesi yang kali ini, insya-Allah kita akan ada 2 kali pertemuan untuk tajuk ini kerana dia panjang. Dan saya akan ambil 2 subtopik ataupun 2 unit utama sahaja untuk kali ini. Baik, yang pertama kita akan lihat maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Okey, kita lihat maksud dia. Ya. Maksud haji dan umrah. Dari segi bahasa, haji bermaksud tujuan ataupun maksud. Manakala umrah maksud dia ialah ziarah. Itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, ialah mengunjungi Baitullahil Haram. Mengunjungi Baitullahil Haram bagi haji pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Menurut syarat-syarat tertentu. Baik. Jadi banyak tertentu kat sini berkaitan dengan haji, kerana haji ni dia khusus. Dia khusus. Sebab dia kata apa? Mengerjakan ibadah tertentu. Maknanya ada perkara-perkara tertentu yang perlu dilakukan pada waktu haji itu. Dan mengikut syarat-syaratnya. Syarat-syarat tertentu pun ada juga syarat ataupun perlu perkara-perkara yang perlu dilakukan waktu melaksanakan haji. Dan ia hanya dilakukan pada bulan-bulan haji sahaja. Baik. Manakala umrah, dari sudut istilah dia, ialah mengunjungi Baitullahil Haram. Sama saja. Tempat sama. Pergi ke tempat sama. Umrah pun pergi ke tempat sama, haji pun pergi ke tempat sama juga. Dia punya main dia ataupun yang utama dia. Tetapi bezanya ialah pada bila-bila masa. Bila-bila masa saja boleh pergi. Untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Maknanya ada pengkhususan ibadah juga untuk umrah. Untuk umrah. Untuk haji pun ada, untuk umrah pun ada. Baik. Cuma nanti kita akan perincikan apa yang haji ada, umrah tak ada. Kita akan tengok nanti selepas ini. Jadi itu dari sudut maksud. Untuk senang ingat, mengunjungi Baitullahil Haram, sama dua-dua. Haji pada bulan-bulan haji, umrah pada bila-bila masa. Untuk mengerjakan ibadah tertentu dan mengikut syarat-syaratnya. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, hukum dia. Bagi haji wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Sekali seumur hidup. Kan kita biasa rukun rukun Islam kan? Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat apa semua, sampailah sekali mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Itu maksudnya. Maknanya sekurang-kurangnya sekali seumur hidup wajib pergi ataupun menunaikan fardu haji. Itu musim sekarang ni, musim COVID ni, dia tahun lepas saya ingat tak ada. 2019, 2020 tu memang tak ada lah. Bukan tak ada haji langsung, ada, tapi dibuka untuk komuniti setempat saja. Jadi orang Malaysia tak dapat pergilah tahun ni wallahualam kita tak tahu lagi Jadi wajiblah. Jadi kemungkinan kamu tanya kan wajib kenapa dia tak pergi, tak berdosa ke? Nanti kita akan tengok. Kewajipan tu memang betul, tetapi dia wajib dia bagi orang yang berkemampuan. Kita akan perincikan nanti. Kemampuan tu apa? Baik. Seterusnya. Ini dalil. Dalil dia dalam surah Al-Baqarah, dalil pergi haji Dalil pergi haji dalam surah apa? 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kan? Itu.
Kemudian surah Al-Imran lagi ada ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'alamin. Nah tu. Ya. Kemudian terus lagi ada lagi dalil apa nama? Riwayat Muslim. Ni panjang Uh, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah sampailah ya. Apa nama? Wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasumal ramadan wa tahujjal baita. Itu dalil dia Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila ya. Maknanya engkau mengerjakan wa tuhajjal baita, engkau mengerjakan haji in istata'ta bagi orang yang mampu ilahi sabila ya. Ke jalan Allah lah kan. Jadi itu dalil dia. Dalil Quran pun ada, dalil hadis pun ada. Okey, saya teruskan lagi. Baik, ini untuk tambahan-tambahan ilmu pada kamu dalam spektrum ilmu. Haji telah disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah. Maknanya sebelum tu haji tak ada lagi. Tapi bila dah apa nama? Seperti mana kamu belajar masa menengah bawah hari itu dulu apa nama? Kaabah itu dikuasai oleh orang musyrik kan. Jadi haji yang disyariatkan sebenarnya ialah setelah Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun yang kelima ya. Antara bulan-bulan haji ialah Syawal. Syawal tu bulan haji saya panggil. Zulkaidah dan 1 hingga 13 Zulhijjah. Jadi kamu kena penting ke tahu-tahu bulan-bulan haji ni Ustaz? Tahu penting sangat. Kenapa? Kerana nanti kita akan belajar berkaitan dengan niat dia. Kata mikot apa nama? Mikot zamani. Nanti kita sebut mikot zamani tu. Kamu kena tahulah apa nama? Maksud apa nama ni? Dia panggil apa? Bulan-bulan haji ni, kan? Baik. Kemudian kata, mak saya pergi haji sebulan saja. Kan? Biasa bulan apa? Zulkaidah ke Zulhijjah? Ke bulan Syawal? Zulhijjah dia pergi kan? Sebulan. Ataupun akhir bulan Zulkaidah pun dia dah berangkat pergilah. Biasanya begitu. Dan lama, sebulan tempoh masa dia kan. Tapi sebenarnya bukanlah sebulan betul. Untuk mengerjakan haji tu ada waktu ataupun tarikh-tarikh tertentu saja. Tak banyak, tak lama pun. Lebih kurang dalam 5-4 hari saja. Bergantung pada haji yang dilakukan. Sekejap saja kan. Tapi tu dia pergi lama kenapa? Dia pergi lama tu sebab dia nak pergi beli apa nama? Inilah jubah kamu, tasbih kamu, gelang kamu yang kamu kirim tu buat beli kurma apa semua tu lah ya. Sebab tu jadi lama kan. Okey, itu contoh. Baik, seterusnya. Yang kedua, part yang kedua adalah syarat wajib. Yang ni penting, yang perlu kamu tahu. Syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Saya tak akan habiskan. Semua saya akan ambil dua saja, syarat wajib dan rukun saja pada anda. Kerana panjang ni Syarat wajib satu, syarat wajib, rukun Syarat wajib dan rukun. Kalau kamu perhatikan tengok dia ada syarat wajib, rukun, perkara wajib. Syarat wajib, rukun, perkara wajib. Baik, sebelum saya akan tunjuk slide yang dah saya buat ni. Saya nak kamu beza dulu syarat wajib. Syarat wajib ni ada pada semua ibadah yang kita buat. Puasa ada syarat wajib, solat ada syarat wajib, haji pun ada syarat. Sama saja. Apa dia? Islam, baligh, cukup umur. Islam tu Islam lah Baligh, cukup umur, berakal. Tak gila. Okey? Syarat wajib bagi solat, Islam, baligh, berakal. Tidak pekak dan tidak buta tu termasuklah. Tapi yang basicnya ialah Islam, baligh, cukup umur. Bukan mumayyiz cukup umur. Okey. Dan berakal. Okey? Berakal. Berakal tu tidak gila lah. Jadi kalau yang tinggal solat tu kita berhusnuzan bahawa dia gila. Dia tak cukup akal. Kan? Ataupun puasa pun begitu juga. Islam, baligh, berakal. Haji pun begitu. Mestilah seorang Islam, mestilah dia baligh
dan mestilah dia berakal. Okey? Itu cukup syarat tu, maka dia ni wajib buat apa yang Allah suruh. Apa dia? Contohnya solat. Ataupun puasa. Ataupun haji. Tapi tak cukup syarat ustaz. Dia tak balik lagi contohnya. Dia nak pergi juga haji. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau macam gitu tak ada masalah. Yang masalahnya cukup syarat tak pergi. Tu masalah. Kan? Ataupun macam ni lah. Adik saya solat lah ustaz. Dia baru 6 tahun. Dia solat maghrib semua tak tinggal. Tak ada masalah lah. Kan? Tak ada masalah langsung. Yang masalah kamu tu. Ya? Saya umur 16 tahun dah ustaz. Tak cukup. Itu masalah. Kan? Sebab apa? Hukum taklifi dah jatuh pada dia. Sebab apa? Dia dah cukup syarat. Islam, ya. Balik, ya. Berakal, ya. Dah. Kan? Simple saja. Baik. Itu syarat wajib. Manakala rukun pula? Rukun pun ada pada setiap ibadah yang kita buat. Rukun solat ada 13. Rukun puasa menahan diri. Kan? Menahan diri daripada perkara-perkara membatalkan puasa. Niat. Kan? Apa lagi? Rukun puasa. Rukun rukun solat, rukun puasa, rukun haji pun ada juga. Nanti kita akan lihat satu persatu nanti. Jangan risau. Okey? Jadi untuk hari ni saya akan ajar 2 saja, syarat wajib 1, rukun 1. Kemudian yang ketiga ialah perkara wajib. Perkara wajib ni saya tak nak sentuh lagi. Tapi kamu tengok ada syarat wajib, ada perkara wajib. Kan? Cuma yang specialnya haji ni, kalau ibadah lain dia ada syarat wajib rukunnya. Yang specialnya haji ni dia ada perkara wajib satu lagi. Nak tahu tak? Mesti tak tahu kan? Nak tahu. Tunggu. Kita akan jumpa lagi episod seterusnya. Kot kalau dah jumpa buka sekolah ni, lagilah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya. Kita lihat yang pertama tadi saya cakap syarat wajib. Syarat wajib. Ada pada semua ibadah-ibadah yang kita buat kan? Okey, baik. Kita akan lihat secara khusus syarat wajib bagi haji dan umrah. Yang pertama sekali Islam. Islam ni huraian dia tak ada masalah lah. Tidak wajib bagi orang kafir lah. Kenapa tak pergi haji dia kafir? Tak ada masalah. Jangan dengki lah. Sebab dia kafir. Dia tak perlu pergi haji. Sebab tak cukup syarat. Dia mesti syarat Islam dulu barulah boleh pergi haji. Itu syarat wajib. Kemudian dia balik. Cukup umur dia tidak diwajibkan kepada kanak-kanak. Tak wajib pun kanak-kanak. Dia nak pergi tu tak ada masalah. Tapi dia tidak diwajibkan. Dia tidak ditaklifkan kepada orang ini. Orang yang tidak balik. Okey. Kemudian berakal. Berakal ni waras. Tidak wajib kepada orang gila. Orang gila tua dah. Duit dia banyak. Harta mak dia tinggal dulu kan. Dia tidak diwajibkan untuk pergi ke haji kerana dia gila. Tidak waras. Tidak wajib. Merdeka. Tidak wajib kepada hamba. Ni tak ada sekarang ni. Kemudian, ini saya cerita tadi. Berkemampuan. Tambah satu lagi. Untuk haji, dia tambah satu lagi iaitu istita'ah. Apa dia? Istita'ah. Itulah bercakap dengan laptop ni. Aku tanya, aku jawab. Istita'ah. Apa dia? Istita'ah. Okey? Apa dia istita'ah? Mampu dari segi kesihatan, kewangan dan keselamatan. Tadi di awal tadi saya dah sebut. Kenapa tahun 2020 ni orang tak pergi haji? Tak berdosa ke semua? Taklah. Kerana apa? Dia termasuk dalam istita'ah. Dia ada duit, dia ada kesihatan. Tapi satu lagi dari segi keselamatan. Jadi dia tidak selamat untuk pergi. Dia tak selamat tak semestinya orang berperang, ada peluru, berpandu apa semua lalu ikut hidung apa semua. Tak semestinya. Ada ancaman keselamatan saja, maka dia digugurkan untuk syarat wajib tadi. Okey? Boleh faham? Boleh faham. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Tak lama dah. Tak sabar dah rasanya. Okey. Yang seterusnya, yang perkara yang kedua, yang ni panjang. Saya akan berhenti sampai sini je. Saya akan berhenti. Satu, yang pertama ialah syarat wajib. Yang kedua, rukun haji dan umrah. Tadi syarat wajib dah lepas Yang kedua ialah rukun haji dan umrah. Baik, kita lihat yang pertama. Dia semuanya ada 6. Semuanya sekali ada
ada 6. Yang pertama, niat. Ni, niat yang pertama ni. Okey, niat. Bagi haji, niat mengerjakan haji. Niat mengerjakan haji. Bagi umrah pula, dia niat mengerjakan umrah lah. Ya, apa dia? Contohnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ataupun niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu ila wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baik, itu adalah maksud ataupun apa nama ni? Maksud pula dah. Niat kepada apa nama ni? Cara untuk mengerjakan haji lah. Yang pertama, rukun, niat. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah wukuf. Wukuf. Apa benda wukuf ni, Ustaz? Tak pernah dengar. Ni lah kali pertama dengar. Memanglah tak pernah dengar. Kalau dah dengar, tak payah belajar dah. Okey, yang pertama, yang kedua ialah wukuf di Arafah. Bagi haji, dia ada wukuf. Bagi haji, dia ada wukuf. Maknanya kalau orang buat haji, dia ada satu aktiviti rukun yang mesti buat. Nama dia ialah wukuf. Kalau tak buat, tak boleh. Tak boleh. Mesti kena buat. Kalau tak buat, haji dia tak sah. Kenapa haji dia tak sah? Kerana ia adalah merupakan rukun. Rukun yang dia kena buat. Mesti buat. Tak buat, tak sah. Macam solat juga. Kita berdiri membaca niat, membaca surah Fatihah apa semua, rukuk dan sebagainya kan. Tiba kita tak buat apa? Perkara rukun. Contohnya kita tak buat rukuk, tak buat. Rukuk tu rukun ya. Dia sebahagian daripada, dia part of solat. Dia sebahagian daripada solat. Dia tak buat rukuk. Dia tahu dia tak buat rukuk ni, bukan dia tertinggal, memang tak buat. Dia skip. Sebab apa dia skip? Tak sempat tengok bola. Rukuk ni dah jimat dah 2 saat. Dia kata. Terus dia sujud. Apa akibat dia? Solat dia tak sah. Sebab apa? Dia skip rukun. Rukun dia kena buat. Wajib buat. Sama juga dengan haji. Haji, rukun dia kena buat. Dia tak boleh skip. Walaupun kalau kamu tengok, haji tu dia bukan habis hari je. Dia habis banyak hari. Dia masa 9, 10, 11, 12, banyak hari. Tapi dalam tempoh 9, 10, 11, 12, 13 tu, dia mesti melaksanakan rukun. Dia tinggal satu, maka haji dia out of service. Dia tak boleh. Okey? Baik. Yang kedua, wukuf di Arafah. Jadi bagi umrah tidak ada wukuf. Apa dia wukuf? Wukuf ialah berada di padang Arafah. Berada di padang Arafah walaupun seketika, bermula dari masuk waktu zuhur 9 hari bulan Zulhijjah. Ini permulaan kepada ibadah haji. Tadi niat lah. Tadi niat yang pertama, niat tu tak ada benda. Niat lah. Niat dalam hati. Takkan nak keluarkan hati tu, letak atas tangan, tapak tangan, biar ini niat buat begitu. Tidak. Jadi, ini aktiviti yang pertama ialah wukuf lah. Tadi niat yang pertama, yang kedua wukuf. Baik. Apa dia? Jadi, dia berada di padang Arafah bermula 9 hari bulan Zulhijjah. Ni 9 hari bulan Zulhijjah ni permulaan kepada nak buat ibadah haji hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 hari bulan Zulhijjah. Tu tempoh masa dia. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah tawaf. Pernah dengar perkataan tawaf? Mesti pernah dengar kan? Kalau tak pernah dengar pun pernah tengok gambar. Gambar macam mana? Ada gambar Kaabah, kemudian ada orang duduk kat tepi tu, duduk pusing kan? Dia pusing macam ni. Dia pusing macam tu kan? Lawan arah jam. Pusing macam tu. Perbuatan memusing-musing itu, mengelilingi itu, nama dia ialah tawaf. Nama dia ialah tawaf. Dia pusing macam tu. Kita akan buat praktikal nanti. Jangan risau. InsyaAllah. Sebelum ni, nanti dah buka nanti sebelum ni, senior kamu dah semua saya buat praktikal haji. Jangan risau, insya-Allah insya-Allah. Baik. Tawaf di Kaabah. Jadi dia pusing. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali ataupun 7 pusingan. Dia pusing 7 kali. 3, 4, 5, 6, 7. Okey.
Bermula di penjuru Hajarul Aswad. Dia ada 4 penjuru Kaabah. Ada satu penjuru tu nama dia penjuru Hajarul Aswad, di mana ada di situ apa nama? Batu ataupun Hajar Aswad. Okey. Bermula daripada situ. Dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat tertentu. Maknanya dia berpusing, pusing. Selanjutnya 7 kali bermula di situ dan berakhir juga di situ. Okey, clear? Berapa dah? 3. Yang pertama niat, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga ialah tawaf. Yang keempat. Okey, ni saya ambil gambar sikit tunjuk. Okey, ni dia ni tempat wukuf dah ni Ni padang Arafah. Ni bukan padang mahsyar ni, tak ada gambar dah padang mahsyar belum lagi Okey. Ni wukuf ni, ramai ni. Ni semua ni bukan lukis, ni yang orang betul ni. Okey. Saya cepatkan, nanti dalam kelas saya tunjuk lagi Okey, ada penjuru Hajarul Aswad. Ni dia. Okey, ni dia penjuru Hajarul Aswad. Okey, dia pusing. Pusing macam ni Pusing dia. Pusing 7 kali Okey. Okey, saya share nanti, jangan risau. Okey, ni secara detail je. Okey, dalam modul kamu pun ada. Okey, ni pemandangan dalam Kaabah. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat. Tadi yang ketiga kan? Yang keempat. Yang keempat, sa'i. Sa'i apa dia? Bagi haji dan umrah ada. Haji dan umrah ada. Iaitu berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali. 7 kali juga. Bermula daripada Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Maknanya berjalan ulang-alik daripada Safa ke Bukit Marwah. Ulang-alik sebanyak 7 kali. Dia one way 1 kali kira. Daripada Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, Safa ke Marwah 3 kali. Sampailah macam tu 7 kali dan dia mesti berakhir di Marwah. Dia tak akan berakhir di Safa. Kalau berakhir di Safa maknanya dia salah kira. Sebab 7 tu angka ganjil. Dia akan sampai ke sana. Okey? Itu antaranya. Yang keempat. Rukun yang keempat. Rukun yang kelima ialah gunting rambut ataupun bercukur rambut. Cukur rambut. Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai. 3 helai. Biasanya perempuan 3 helai rambut sekurang-kurangnya. Dia tak botak. Balik haji tengok mak-mak kamu tak adalah botak licin sama macam ayah kamu dia sekurang-kurang 3 helai. Dia gunting. Dan sunat bercukur rambut bagi laki-laki. Sunat bercukur rambut bagi laki-laki. Sebab tu kalau kita tengok orang laki-laki balik haji saja atau balik umrah licin je kan? 2 matahari. Atas 1, bawah 1. Kan? Licin je kan? Tu tanda dia telah disunat untuk bercukur habis. Tapi wajib ataupun rukun untuk dia buang ataupun gunting sekurang-kurangnya 3 helai. Mesti kena buat. Mesti kena buat. Ustaz, ayah saya datang pergi ke haji, memang dia daripada kecil lagi dia botak. Dia tak ada rambut 1 helai pun. Sunat lalu kan? Pisau ataupun mesin ke apa sebagai simbolik. Jangan buang kulit kepala pula kan. Keluar tengkorak nanti otak-otak habis semua kan. Okey, yang ke-5. Yang ke-6 tertib. Tertib semua tahulah tertib semua tahu, iaitu tertib ataupun mengikut susunan dalam kebanyakan rukun. Okey, melakukan perbuatan mengikut urutan. Baik, kita tengok sikit gambar-gambar dia ni sa'i. Safa ni di bukit, batu-batu ni bukit Sampailah ke Marwah, dia pusing balik. Tu cara dia. 7 kali pergi balik Safa Marwah. Kalau kamu tengok ataupun masih ingat peristiwa Nabi Ibrahim dia tinggalkan anak dia kan? Bersama-sama dengan Siti Hajar kan? Macam mana dia menangis apa semua akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan air kan? Kurniakan air Zam-Zam lah sehingga sekarang ada kan? Itu maksudnya Siti Hajar tu dia berulang-alik tu daripada Safa ke Marwah 7 kali. Akhirnya ada air kan? Ada air. Itu atas simbolik ataupun dipanggil apa? Hikmah pengajaran dia. Yang kita boleh ambil daripada peristiwa tersebut lah. Dan dia tak putus asa. Okey. Ni keadaan sebenar sa'i. Okey, ni bercukur bercukur saya sebut tadi bercukur. Tu botak tu botak bercukur. Okey. Okey, saya tengok dulu tahlul ni boleh.
Okey, perkara wajib. Okey, tahlul. Bolehlah tahlul. Dalam spektrum ilmu ni ada tahlul. Tahlul ni ialah membebaskan diri daripada perkara larangan yang terdapat semasa ihram. Maksudnya orang yang dia mula dia niat ihram, maka dia pakai ihram kan? Dia pakai ihram ni dia bukan pakai saja. Jadi tak sama macam baju biasa walaupun kamu tengok baju dia dah memang dah pelik daripada lain kan. Dia bukan baju biasa tu, dia bukan jubah, dia pakai ihram. Kain lepas dia panggil kain yang tidak berjahit, dan tu bagi laki-laki lah. Dan biasanya dia pakai telekung untuk perempuan. Dia bukan pakai pakaian itu saja tapi dia telah pun terikat dengan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Jadi nanti kita akan bincang detail nanti dalam kelas. Jangan risau Dan saya akan ajar cara macam mana nak pakai ihram tu. Dan secara umum saja saya nak terangkan sikit sebab dah ada dalam slide, iaitu tahlul. Jadi bila dah pakai ihram, maka dia terikat dengan perkara-perkara larangan ihram. Jadi sampai bila? Sampai bila? Dia sampailah kita bertahallul. Bertahallul. Apa dia bertahallul? Membebaskan diri daripada perkara larangan yang terdapat semasa ihram. Maknanya dalam waktu ihram dia tak boleh buat apa-apa. Sampai bila? Sampailah dia bertahallul. Tahallul apa dia? Membebaskan diri daripada perkara yang terdapat semasa ihram. Baik, kita tengok dulu. Tahlul umrah, para jemaah bercukur atau bergunting selepas selesai melaksanakan. Maknanya dia dah melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, kemudian dia bercukur. Cukur habis. Bercukur tu dah habis. Tahlul lah, dia dah keluar. Itu tahallul bagi umrah. Ni dia boleh dah melaksanakan perkara yang dilarang seketika ihram. Dia orang biasa. Okey. Manakala haji dia berbeza sikit. Beza macam mana? Haji ni dia bagi dua. Satu tahlul awal, yang kedua tahlul thani. Tahlul awal dia apa dia? Boleh dilaksanakan oleh jemaah haji apabila telah melaksanakan dua daripada tiga perkara berikut. Apa dia? Yang pertama melontar di Jamrah Aqabah. Aqabah betul lah. Kemudian tawaf ataupun dia bercukur. Dua daripada tiga perkara ni dia buat, maka dia dah boleh tahallul awal. Baik. Macam mana dia nak tahlul thani ataupun nak tahlul penuh? Boleh dilakukan setelah menyempurnakan tiga perkara tersebut. Maknanya dia dah buat semua sekali, barulah dia dah boleh tahlul thani. Maknanya dia bebas penuh, dia dah jadi ataupun tidak ada lagi larangan-larangan ihram ke atasnya. Jadi untuk tahlul ni, tahlul awal dengan tahlul thani ni, dan tahlul umrah ni, saya akan detailkan lagi insya-Allah dalam kelas nanti insya-Allah. Kerana ruangan masa yang sangat terbatas dan juga yelah, ruang yang sangat terbatas lah. Saya nak terang banyak pun tak dapat lah. Kalau saya lama lagi ni, dia punya gig untuk upload tu lagi banyak lagi lambat sebab internet kat sini sangat-sangat perlahan. Jadi saya harap dengan duration yang macam gini, kamu dah boleh kurang-kurangnya dapat review awal. Saya akan cover balik dalam kelas nanti, insya-Allah. Tolong dengar sampai habis tajuk ni kerana tajuk ni panjang dan perlu banyak kamu ingat dan faham Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.